Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Dua beradik hampir jadi korban kejadian kebakaran kira-kira pukul 3.40 pagi tadi di Taman Kota Masai, Pasir Gudang, Johor. Murni Atikah Zainal Abidin, 25 tahun dan adiknya Azian Zainal Abidin, 20 tahun bagaimanapun berjaya diselamatkan anggota bomba dan penyelamat Pasir Gudang. Ketua BBP Pasir Gudang, penolong penguasa bomba Sahan Akmal Muhammad memaklumkan kedua mangsa ditemui separa sedar di tingkat atas rumah teras itu. 5 lagi ahli keluarga di rumah sama berjaya menyelamatkan diri. Kebakaran turut melibatkan 2 buah rumah lain termasuk 3 buah motosikal dan 3 buah kereta. Kedua-dua mangsa diberikan bantuan pernafasan selepas berjaya dibawa keluar dari rumah tersebut. Mereka kemudian dihantar ke Hospital Sultan Ismail Johor Bahru untuk rawatan lanjut. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM membekukan 80% cuti pegawai dan anggota bomba di seluruh negara. Ia bagi siap siaga sepenuhnya untuk menghadapi sebarang kecemasan dan kebakaran sepanjang musim perayaan Aidilfitri. Ketua Pengarah JBPM Dato' Abdul Wahab Mat Yassin berkata pembukuan cuti itu melibatkan 10,174 keanggotaan dan buka kuasa mulai hari ini hingga 30 April. Selain kempen yang dijalankan secara fizikal, e-pembelajaran juga dilaksanakan melalui media sosial seperti Facebook, Telegram, YouTube dan TikTok. Berkenaan kawasan hotspot berpotensi berlaku kebakaran, Abdul Wahab berkata tiada hotspot kebakaran struktur boleh dikenal pasti. Ini memandangkan kebakaran struktur berlaku di atas beberapa faktor dan tidak terikat dengan hanya satu faktor seperti peningkatan suhu. Walau bagaimanapun, JBPM tetap bersedia dan mengambil kira premis-premis yang menjadi tumpuan orang ramai untuk sambutan Hari Raya dan sempena Ramadan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama membuka sejumlah 103 pasar tani di seluruh negara bagi melaksanakan jualan khas Syawal Madani mulai hari ini. Ia bagi memberi peluang kepada pengguna mendapatkan barangan keperluan perayaan Aidilfitri. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pasar tani itu akan beroperasi selama 6 hari hingga 20 April dengan harga barangan yang berpatutan. Saya lihat dia murah jauh daripada pasar di luar sana. Bukan tujuan kita untuk bersaing dengan para peniaga di pasar, tetapi untuk memberi kemudahan khasnya kepada golongan B40 dan M40, golongan sederhana dan miskin untuk dapat membeli barang dengan harga yang lebih murah. Menyentuh jualan khas Syawal Madani tersebut, beliau menyatakan Fama menyasarkan jualan sebanyak 13 juta ringgit. Kalau Fama tidak rugi, maka ia sudah cukup untuk kita buat servis kepada rakyat. Ini arahan termasuklah daripada Perdana Menteri kita. Dan kita lihat cara umumnya, kita cari anda yang kurang 10%, ada yang kurang banyak harga, umumnya lebih kurang 30% lah kekurangan daripada harga di pasar luar sana. Beliau temui pemberita selepas pelancaran program Jualan Syawal Madani Peringkat Kebangsaan 2023 di tapak Pasar Tani Seksyen 6 Kelana Jaya, Selangor. Sumbangan turut dibuat kepada 40 orang asnaf dan agihan aneka kerepek kepada pengunjung serta peserta pasar tani. Sementara itu, kementeriannya memberi jaminan bekalan telur ayam adalah mencukupi menjelang perayaan Aidilfitri. Bekalan telur mencukupi. Kalau satu tempat itu telur tak ada misalnya, kita akan arahkan Fama untuk cepat memenuhi tempat itu. Telur import ini kita bincang dari masa ke semasa. Kalau dia di tempatan ini tidak cukup, kita akan buat keputusan segera pada waktu itu. Dan kita boleh bertindak dengan segera untuk memenuhi pasaran. Satu kelebihan kepada kita dan juga ada kelebihan lain juga kalau anda
Kerajaan perlu meluluskan kota tambahan minyak masak paket bersubsidi bagi tujuan operasi selain memastikan bekalannya mencukupi di pasaran. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memaklumkan ia kerana terdapat syarikat pembungkus tidak dapat menggunakan kota yang diagihkan sepenuhnya. Ia disebabkan keadaan tertentu seperti syarikat tidak beroperasi, penutupan kilang, kerosakan mesin atau digantung kota akibat disyaki melakukan kesalahan. Kota yang tidak digunakan akan dirasionalisasi untuk diagihkan kepada pengusaha lain bagi menampung kekurangan tersebut. Kota tambahan ini tidak menyebabkan perbelanjaan melebihi had yang ditetapkan. Kenyataan tersebut sebagai maklum balas kepada laporan dua media tempatan berhubung dakwaan pegawai KPDN berbelanja lebih RM9 juta bagi tambahan kota subsidi minyak masak pada tahun lepas. Selain dakwaan, terdapat pemotongan atau rasionalisasi dan kelulusan kota yang diberikan kepada dua syarikat dengan alamat pendaftaran sama. Prosedur operasi standard SOP bagi permohonan dana filem Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS perlu dikaji semula supaya tidak diseleweng pada masa akan datang. Beberapa perkara boleh ditambah baik demi memastikan dana disalur benar-benar membantu penerbit dan industri filem negara. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching berkata setakat ini hanya 3 daripada 47 individu dan syarikat produksi yang diberi surat tuntutan oleh FINAS kerana menyeleweng dana sudah membuat pembayaran semula. Pihak yang enggan memenuhi tuntutan akan disenarai hitam sekiranya mahu memohon mana-mana dana FINAS pada masa akan datang. Ataupun kita tubuhkan dana tersebut supaya kita boleh membantu industri filem. Dan kita nak nampak bahawa industri filem di Malaysia boleh terus berkembang, tetapi kami tidak boleh izin ada mana-mana pihak menyalahgunakan duit rakyat, dana FINAS ini untuklah apa-apa kegunaan sendiri mereka. Beliau temui selepas menyampaikan sumbangan baju raya sempena program Cahaya Ramadan bersama Telekom Malaysia di Kulai. FINAS sebelum ini mendedahkan 47 individu dan syarikat produksi menyeleweng dana filem berjumlah RM20 juta untuk kepentingan peribadi. Dana berkenaan sepatutnya digunakan untuk menerbitkan filem. Laluan penyuraian trafik di Jalan Alternatif Gua Musang, Kuala Lipis akan dilaksanakan bermula Sabtu sehingga 2 Mei ini bagi menguruskan pertambahan kenderaan sempena Aidilfitri. Ketua Pengarah Kejaraya Datuk Insinyur Ahmad Reza Ghulam Rasul berkata perubahan itu ialah dengan menjadikan sebahagian daripada laluan sebagai jalan sehala. Katanya bermula malam ini proses memasang penghadang dan termasuklah tanda arah jalan sehala dilakukan bagi mengurangkan konflik kenderaan yang bergerak dari arah bertentangan. Perjalanan daripada Lembah Kelang contohnya melalui jalan alternatif, dia akan menjadi jalan yang kata macam satu loop lah supaya tidak ada konflik dari segi terpaksa merintah jalan, crossing jalan dengan aliran trafik yang bertentangan. Dengan ini perjalanan itu lebih lancar, cuma of course mungkin dia ada kesesakan oleh kerana kereta yang banyak, tapi tidak ada konflik di mana pengguna terpaksa lintas jalan untuk cross, tidak ada. Kerana kita dengan pihak polis pun telah jalankan satu program di mana sebolehnya kita akan sebahagian jalan akan jadi jalan sahala. Walaupun apa yang perempuan tengah hari ini belum lagi sebab belum musim perayaan, tapi selepas malam ni kita akan start pasang barrier dan sebagainya supaya lepas ni dia akan jadi lebih jalan sahala supaya kurangkan konflik di antara kereta yang bergerak dari arah yang bertentangan dan mengurangkan lintasan yang akan boleh menyebabkan konflik dan kemalangan lah. Ini usaha kita untuk mengurangkan risiko kemalangan dan meningkatkan lagi keselamatan pihak pengguna, insya-Allah, walaupun kita tahu memang ada jam. Ahmad Reza berkata JKR menjangkakan kesesakan jalan bermula Selasa ini. Bagi pengguna jalan raya yang akan pulang ke Kota Baru, laluan alternatif lain dicadangkan adalah dengan melalui Lebuh Raya Plus Kuala Kangsar dan melalui FT 004 Jeli, Tanah Merah, Pasir Mars dan Kota Baru. Alternatif kedua pula menggunakan Lebuh Raya Pantai Timur LPT melalui Terengganu ke Kota Baru. Selain itu, pengguna jalan raya juga boleh melalui laluan Simpang Pulai Jeli, Gua Musang, Kuala Krai, Kota Baru.
Nasib rakyat di kawasan Dun Ampangan diambil perhatian terutama menjelang perayaan Aidilfitri. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ampangan, Datuk Dr. Muhammad Rafi Abdul Malik, pihaknya cakna akan keperluan rakyat dan sentiasa menyokong penuh usaha meningkatkan kualiti diri. Seramai 29 ibu tunggal dan anak yatim dari Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Minang Negeri Sembilan PKMMNS menerima sumbangan wang tunai serta barangan keperluan menjelang Aidilfitri. Kita perlu memastikan yang pertama sekali ialah masyarakat hidup dalam keadaan harmoni, dalam sejahtera, dan kita perlu berusaha untuk mempertingkatkan taraf hidup rakyat. Ini sangat penting kerana selaku orang yang diberi amanah, kita mestilah mempunyai visi untuk memastikan kesejahteraan rakyat, keharmonian negara menjadi tumpuan kepada agenda kita. Itu rezeki kita terima. Dapat jugalah meringankan beban anak-anak kan, kita duduk dengan anak. Saya rasa setiap dibagi itu memang adalah untuk meringankan beban kan. Sebab dah dibagi kan, alhamdulillah lah. Saya rasa bersyukur pada Allah ya. Dapat rezeki lah yang dibagi oleh Allah kan. Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Kami datang ni nak buat pemantauan aktiviti pemeriksaan pembiakan Jamu Aedes. Saya lakukan setiap minggu. Akan periksa di dalam dan di luar rumah. Ini semua sebab saya hadir latihan cari dan musnah yang Kombi anjurkan. Nampaknya Haji dah amalkan dan menjadi kebiasaan. Beralih ke info niaga, Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan FSA kekal optimis mengenai prospek pertumbuhan perniagaannya tahun ini. Ketua Pengarahnya Nik Muhammad Din Nik Musa berkata, selain didorong inisiatif ditetapkan bagi wilayah persekutuan untuk tahun 2023, pertumbuhan turut dipacu langkah pendigitalan perniagaan oleh pelabur. The idea is, or in fact this is something which is already ongoing, is to create a digital hub and the first phase is to attract exchanges, attract credit tokens operators, attract e-payment system solution, money brokers to set up platform. Perkhidmatan Kewangan Digital DFS antara sektor paling pesat berkembang tahun lalu. Sektor perdagangan komoditi antarabangsa merekodkan jumlah dagangan terbesar berjumlah $51 bilion dengan pertumbuhan ketara sebanyak 31%. Bank Simpanan Nasional BSN menawarkan BSN My Ringgit Insan I yang merupakan kemudahan pembiayaan peribadi di bawah fasiliti sokongan akaun 2 KWSP. BSN My Ringgit Insan I ditawarkan dalam bentuk pembiayaan peribadi patuh syariah. Melalui kenyataan, BSN memaklumkan kemudahan pembiayaan itu ditawarkan kepada pencarum KWSP berumur 40 hingga 50 tahun yang tidak muflis dengan kedudukan keuangan memuaskan. Selain itu, semua permohonan tertakluk kepada penilaian kemampuan pembayaran yang ditetapkan untuk memastikan pemohon berkeupayaan membayar ansuran bulanan pembiayaan. Acara jualan sempena Aidilfitri Festival Rakyat menyasarkan nilai jualan RM1.7 juta. Berkonsepkan beli belah tanpa tunai, program anjuran Bank Rakyat itu menampilkan 150 jenama merangkumi produk makanan, barangan asas dan fashion. Bagi festival ini ada 150 booth disediakan secara percuma kepada usahawan tempatan dan kita berharap mereka akan dapat menjana jualan sebanyak yang mungkin lah
Sesaran yang pada ketika ini kita tolak tepi dulu. Yang penting diorang punya platform yang terbaik disediakan oleh Bank Rakyat untuk merebut peluang sebenar Aidilfitri ini. Untuk festival kali ini kita akan menjalankan perniagaan secara cashless lah. So di mana kita akan menggunakan kad kredit saja untuk membeli kat sini. So lebih senang, lebih selamat. So kita tak perlu bawa duit yang banyak untuk shopping. Online, we usually guna online banking. So untuk ni kita ada machinery punya. Memang kita kena belajar dulu. Tapi for me, IT is no problem lah. Sangat menyenangkan, sangat berbaloi. Dan yang paling best, I boleh interact dengan my customer. Especially dekat booth ni. Itu paling best I suka. Festival Rakyat berlangsung 4 hari hingga 16 April ini di Anjung Floria, Putrajaya. Kaki tangan hotel membuat kutipan daripada setiap kaki tangan untuk disumbangkan kepada golongan memerlukan. Pengerusi rangkaian Hotel Sri Malaysia, Dr. Zahrudin Osman berkata ia menjadi satu budaya kaki tangannya dalam menzahirkan kasih sayang dengan berkongsi rezeki. Pihaknya menganjurkan majlis berbuka puasa bersama-sama anak yatim sekaligus menyampaikan sumbangan Aidilfitri. Jadi ini adalah satu budaya yang kita ingin pupuk dalam kalangan kaki tangan dan juga pengurusan rangkaian Hotel Sri Malaysia supaya merasakan prihatin dan ingin semangat dan sifat berkongsi rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang memerlukan. Jadi ini bukanlah satu yang baru, tapi adalah satu usaha kami yang berterusan. Saya happy sebab saya duduk sini dapat baju raya, duit raya, berbuka dengan kawan-kawan, tarawih dengan kawan-kawan, dapat sumbangan. Terima kasih sebab bagi hadiah, sebab lagi pun dapat baju, dapat duit, dapat barang-barang. Saya suka barang semua tu. Semoga Hotel Sri Malaysia gembira dan berjaya. Saya best sebabkan ada kawan-kawan ramai. Dengan ada dapat hadiah banyak. Lepas tu saya berbuka dekat sini dengan kawan-kawan dengan kakak saya. Saya suka duduk sini sebabkan best sangat ramai jumpa kawan-kawan. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Perkembangan luar negara. Sekurang-kurangnya 17 pejuang Palestin ditahan polis rejim Israel. Mereka ditahan di Kota Lama Baitul Maqdis selepas mengibarkan bendera dan spanduk Palestin. Terdahulu rakyat Palestin tetap menghadiri solat Jumaat kali keempat pada bulan Ramadan meski dengan kehadiran polis Israel di tengah-tengah ketegangan yang semakin meningkat. Kira-kira 2,000 anggota polis Israel ditempatkan di Baitul Maqdis Timur dan kawasan sekitar kota lamanya. Ketegangan memuncak di seluruh wilayah Palestin awal bulan ini selepas tentera Israel menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis Timur dan mengusir jemaah secara paksa. Serangan Israel ke atas masjid itu mencetuskan tembakan roket dari semenanjung Gaza dan Lubnan dengan Israel bertindak balas menerusi serangan udara.
Pintu masuk sebuah balai polis dibakar susulan protes di Bandar Rennes, Perancis selepas keputusan Majlis Perlembagaan berhubung sistem pencen negara itu. Menerusi rakaman video, orang ramai bertindak membaling basikal ke arah pintu balai sebelum membakarnya. Dinding juga dirosakkan dengan contengan tangan. Kesatuan, pelajar dan penunjuk perasaan lain turun ke jalan raya di beberapa bandar di negara itu selepas Majlis Perlembagaan meluluskan reformasi sistem pencen yang diusulkan Presiden Emmanuel Macron. Keputusan itu akan mempercepatkan lagi pelaksanaan sistem pencen baru berkenaan. Sistem pencen baru tersebut akan meningkatkan umur pencen minimum daripada 62 kepada 64 tahun selain memerlukan 43 tahun bekerja menjelang 2030 untuk memperoleh pencen penuh. ...53 tan sisa makanan dibuang setiap hari sepanjang Ramadan terutamanya di Bazar Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syakna dengan isu berkenaan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp melaksanakan libat urus bersama peniaga dan pengunjung bazar sekitar ibu negara. Wartawan Adliyah Habibullah ada laporannya. Menerusi kempen hargai makanan elak pembaziran, masyarakat diminta membuat perancangan awal bermula dari pembelian bahan makanan, penyediaan makanan, proses pengkomposan serta meminimumkan penggunaan plastik sekali guna. Sesi pembersihan bazar juga dilakukan setiap malam bagi memastikan tapak bazar kekal bersih. Kita beroperasi di 7 negeri. Di wilayah persekutuan ni di Putrajaya sendiri ada 5 kan. 5 bazar Ramadan. Ini di Presin 3. Jadi kita akan laksanakan di semua tempat lah. Dan kita kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan masing-masing lah. Kalau di Putrajaya ni dengan Perbadanan Putrajaya. Kalau di KL dengan di BKL. Dan di seluruh PBT yang lain lah. Kita menggalakkan masyarakat untuk sedar, kurangkan pembaziran. Sebelum melangkah masuk ke dalam Badar Ramadan tu bismillah dulu dan berniat untuk mengurangkan sisa. Jadi sama-sama kita, jadi bila dah pergi ke gerai dah beli barang, jangan pula dia minta plastik ekstra untuk ikat. Ya, dia hanya ambil bekas dan masukkan dalam beg sisa guna semula tu. Jadi itu adalah pendekatan yang baik untuk semua orang dan semua orang kena tahu sampah makin banyak atas di Malaysia ni dan juga di atas muka bumi ni. Kita tak nak sampai satu hari kita ada tempat untuk tinggal. Bagi meningkatkan aspek kebersihan, lebih banyak tong sampah disediakan. Kita menyediakan tong-tong untuk sisa air lah. Katakan dia jual air soya, air oren, air buah-buahan. Macam-macam air dah sekarang ni. Jadi semua air yang tak habis ni kita sediakan tong, kita akan buang di situ. Jadi dia tak akan buang di longkang. Tong ni kita akan sedut. Kita akan panggil vekol yang sedut dalam pukul 9, pukul 10 malam nanti kita akan sedut dan dia akan buang secara teratur lah. Yang kemudian kita juga menyediakan tong-tong kita semula, tong-tong untuk minyak masak. Jadi kita dah asingkan di tapak Bazar Ramadan di sinilah. Selain itu, makanan yang tidak habis dijual akan dikumpul sebelum diagihkan kepada golongan memerlukan. Operasi bermula dalam pukul 6.45 untuk mula mengumpul lebihan makanan ke pukul 7 sehingga pukul 8 malam. Kebanyakan kutipan akan bermula selepas berbuka. Kerana pada ketika itu peniaga baru tahu berapa banyak lebihan makanan yang tak terjual dan masa itu sukarelawan akan mula mengumpul lah makanan-makanan di peniaga dan ada juga peniaga yang bawa sini makanan ke booth kita. Peniaga juga perlu untuk merancang jualannya terutama apabila cuaca yang mendung dan juga especially hujan lebat. Kerana pada hujan lebat biasanya kutipan kita setiap hari akan berlaku peningkatan yang sangat banyak. Dalam keterujaan menyambut Ramadan, masyarakat diingatkan untuk sentiasa merancang penyediaan makanan untuk mengelakkan pembaziran agar kesemua makanan tersebut tidak berakhir di tapak pelupusan. Adliyah Habibullah, RTM.
Beralih ke berita sukan, dominasi Johor Takzim JDT di Liga Malaysia diteruskan dalam aksi Piala FA di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi menewaskan PDRM FC 3-0. Jaringan Baxen da Silva dan Leandro Velasquez memastikan skuad Harimau Selatan yang juga juara bertahan selesa melangkah ke suku akhir. Bermain di hadapan kira-kira 9,429 orang penonton, JDT meledak gol pertama seawal minit ketiga hasil tandukan Baxen yang berjaya menyambut umpanan Arif Aiman. Selang 8 minit kemudian, Baxen sekali lagi menyumbat gol buat JDT menerusi sepakan penalti selepas Ahya Rashid dikasari pemain lawan. JDT sekali lagi dihadakan sepakan penalti yang disempurnakan Leandro pada minit ke-26 sekaligus mengikat mata perlawanan sehingga ke whistle penamat. I say that we have to learn to play with sometimes with teams that will delay, will create a little bit fights, and they will try to use these kind of things that football sometimes allows. But okay, sometimes you need the referee to be more to try to let the game to continue sometimes, because otherwise it's not the way to play. I think second half for the 45 minutes maybe we play 10-15 minutes, and this is not good for the show at the end. Sementara itu, KL City FC juga berjaya ke suku akhir Piala FA setelah menundukkan kelab Liga M3 Immigration FC 2-0 di Ceras. Skuad The City Boys bagaimanapun terpaksa menunggu hingga masa kecederaan separuh masa pertama untuk mendoli menerusi jaringan T Saravanan. Selepas Ketua Jurulatih Boyan Hodak membuat beberapa pertukaran di babak kedua, akhirnya Romel Morales berjaya menambah gol kedua pada minit ke-83. Attackingly, we were a little bit too slow, and this is what was missing. Good thing is we won 2-0, 3 wins in the row, 3 clean sheets, so this one giving us confidence for the next game. KL City bakal bertemu sama ada Sabah FC atau Kelantan United yang akan bertemu di pusingan kedua di Stadium Likas malam ini. Bersama saya, Roslin Hashim, eksklusif di Stadium RTM 15 dan 16 April ini. Baik, saudara, berita tengah hari berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.